Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri anda di Jiwa musim kedua. Tetamu episod lepas, Tuan Haziman Huzair atau lebih dikenali sebagai Haze, mengingatkan kita untuk lebih tahu, tambah ilmu tentang apa yang kita alami. Berkongsi dengan yang tahu, tak perlu malu. Episod kali ini, kita akan berkongsi tentang penyakit bipolar. Ramai sudah tahu tentang penyakit ini, tapi ramai juga yang masih keliru. InsyaAllah dalam masa 30 minit ini, kita akan dapat belajar sesuatu yang baru apabila kita dengar sendiri pengalaman sebenarnya akan dikongsi oleh Seri Kandi ini berkaitan dengan penyakit bipolar. Mari saya kenalkan klien kedua di musim kedua Jiwa menerusi topik bipolar bukan sekadar mood swing. Di studio kita ada Nur Fatihah Syuib, Seri Kandi berusia 30 tahun. Assalamualaikum Fatihah. Waalaikumsalam Doktor. Saya Hazli ya. Terima kasih datang. Sudi datang menerima jemputan untuk di program Jiwa. Fatihah ya. Fatihah memang dapat diagnosis bipolar kan? Boleh tak cerita kepada kita apa gejala ataupun simptom yang Fatihah alami sebelum dapat diagnosis tu? Okey, sebelum saya mendapat diagnosis sebagai bipolar disorder, sebenarnya saya mengalami depresi. Ketika tahun 2014, ketika itu adalah kali pertama saya bekerja. Selepas graduate, jadi saya mula bekerja. Tetapi walaupun kerja itulah kerja yang saya suka, environment yang saya suka, benda yang saya suka, tetapi ketika itu saya mengalami gejala seperti tak bersemangat, mula hilang minat, dan kemudiannya saya mula menyendiri. Dan waktu tu kan Fatihah, mungkin tak rasa, aku tak bersedia ke untuk bekerja. Bukannya kita rasa kita ada depresi. Ada tak itu yang Fatihah alami? Ya, saya rasa ketika itu mungkin saya tak bersedia untuk bekerja ataupun saya mengalami, orang kata gejala, bukan gejala lah, orang kata mengalami perasaan jiwa anak muda yang bergelora. Maksud dia belum tahu nak ke mana. Ya, betul. Okey, kemudian apa yang berlaku pada Fatihah sebelum dapat diagnosis tu? Jadi ketika saya mengalami simptom depresi itu, saya mestinya tak dapat lagi diagnosis. Dan akhirnya saya membiarkan kehidupan saya tak berbuat apa-apa hampir selama setahun. Dan kemudiannya saya lift up saya punya mood seperti biasa dan saya mula bekerja semula. So pada tahun 2017, kali kedua saya mengalami depresi. Ketika itulah kali pertama saya mendapatkan pertolongan daripada professionals. Maksudnya mendapatkan bantuan daripada psikiatris lah. So saya pergi berjumpa dengan psikiatri. Bila mana psikiatri mendengar apa masalah yang saya lalui, perkara yang saya lalui, maka dia telah diagnose saya sebagai bipolar type 2. Bipolar type 2. Maknanya adalah bipolar type 1. Ya. Boleh tak Fatihah cerita sikit simptom-simptom ataupun gejala yang Fatihah alami yang buatkan diagnosis bipolar itu diberi pada pendapat Fatihah lah. Okay, pada pendapat saya rasa kerana saya mengalami pengulangan dari segi depresi. Pada tahun 2014 kali pertama saya mengalami dan kemudiannya saya mengalami pengulangan pada tahun 2017. Dan kemudiannya nak lagi orang kata konkret yang kata saya bipolar tu tahun 2019 saya mengalami sekali lagi relapse daripada depresi. Okey. Bila Fatihah sebut depresi ataupun simptom depression kan, ada orang lain dia punya simptomnya. Fatihah sendiri apa yang Fatihah alami bila episod depresi itu? Okey, saya rasa episod yang paling saya terasa ataupun saya alami adalah saya akan mengalami self criticism yang sangat tinggi. Oh, jadi kutuk diri sendiri. Ya. Apa lagi simptom yang ada? Kemudiannya saya tak menghargai apa yang telah saya lakukan ataupun apa yang telah saya berjaya lakukan. Saya tak nampak benda tu suatu macam orang kata satu pencapaian, tapi saya mempersoalkan kenapa saya buat benda macam tu. Saya banyak mempersoalkan. Banyak orang kata berfikiran yang negatif. Yep. Dari segi mood macam mana?
Dari segi mood, of course kita akan mengalami mood yang low mood lah. Maksudnya sentiasa macam tak bersemangat, fatigue, kita rasa macam cepat penat. Tidur pun walaupun saya mengalami gejala hypersomnia, iaitu tidur yang banyak, walaupun tidur banyak, bangun masih lagi tak fresh. Okey, okey. Itu depresi, simptom yang Fatihah alami. Fatihah ada tak mengalami simptom-simptom yang kita panggil di sebalik depression itu, yang sebab bipolar ini dia ada dua polarnya. Itu sebab tu dulu dia panggil dui kutub. Kecelaruan dui kutub, sekarang dipanggil bipolar kan. Maksudnya depression tu bawah, ada tak gejala waktu yang atas tu yang kita panggil mania ataupun hypomania? Fatihah, ada tak simptom-simptom macam yang atas kutubnya tu? Saya tak pasti sama ada itu mania ataupun tidak, tapi saya pernah melakukan satu aktiviti, tapi walaupun saya mania, tapi saya channelkan aktiviti itu kepada aktiviti yang positif. Iaitu saya buat projek-projek kemanusiaan, saya buat projek-projek. Maksudnya banyak aktiviti? Kebajikan. Waktu tu ingat tak tidur berapa jam tidur dalam satu hari tu? Saya energetik lah. Banyak tenaga? Banyak tenaga. Jadi dari segi idea macam mana waktu tu? Idea tu saya memang banyak idea dan flow, dan saya rasa bersemangat. Bersemangat sangat? Yap. Lebih daripada biasa? Lebih daripada biasa. Lebih daripada kebiasaan? Yap. Dari segi mood macam mana waktu tu? Mood tu happy lah. Maksudnya kita rasa sangat energetik, kita rasa sangat bersemangat, kita rasa kita boleh capai apa kita capai. Apa saja, confident lebih? Yap. Okey. Ada tak siapa-siapa perasan yang Fatihah dah macam bertukar sedikit daripada Fatihah yang biasa waktu tu? Ada tak siapa-siapa tegur? Tak kot. Mungkin ketika itu orang rasa macam saya baru mencubai bidang yang saya minat untuk ceburi, dan saya all out lah. Yang macam gelora tu sudah settle dah. Yang tadi gelora sekarang dah tak gelora lagi waktu tu. Waktu tu kan memang ada banyak benda lah yang Fatihah dapat lakukan. Yep. Ada tak benda tu bila Fatihah fikirkan balik, macam mana aku boleh mampu buat benda itu? Ada tak? Adalah. Ada contoh sikit tak? Contohnya macam waktu ketika tu saya kan baru lepas graduate kan. Saya tak ada nama. Maksudnya masih muda, mentah. Ada nama dia Fatihah. Saya masih muda dan mentah, tiada credentials. Tapi ketika itu saya boleh arrange satu konsert di Jordan. Dalam masa sama saya boleh gather beberapa artis untuk bersama-sama dalam konsert tersebut. Daripada mana datang keyakinan itu kan? Ya. Okey. Jadi kita nak cari rahsia untuk nak yakin macam tu. Bila? Selepas ini. Fatihah, kita berhenti seketika ya. Jiwa berehat seketika. Alhamdulillah, kita kembali dalam jiwa. Bagi segmen ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan bipolar ya. Bipolar adalah penyakit mood, kecelaruan mood. Ada dua pola, pola atas, pola bawah. Jadi pola atas tu dia ada mania ataupun hypomania. Bawahnya adalah depresi. Waktu mania tu seseorang itu akan alami perasaan gembira yang berlebihan. Seronok sangat. Ada sebab tapi terlebih. Kalau marah tu cepat sangat. Dan mereka juga ada berkeyakinan lebih. Confident dan rasa dirinya hebat. Term yang kita gunakan grandiosity. Waktu itu, idea datang macam-macam. Fikiran rasa macam laju. Dan tenaga dia tu, tinggi. Tidur 2-3 jam, lepas tu bertenaga. Boleh buat macam aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti yang berisiko. Pandu kereta laju. Investment. Spend duit banyak. Shopee, tak tahulah. Favorite lah. Shopee suka sangat orang yang ada mania ini. Dan mereka ada pengalaman ataupun symptoms tu setiap hari. Paling kurang 7 hari. Selalunya lamalah, sebulan, 2 bulan macam tu. Dan hypomania pula, simptom yang sama macam mania tapi intensiti dia kurang sikit. Tidak ketara sangat. Dan orang yang rapat saja yang perasan. Itu yang Fatihah alami. Sebab tu tak ada yang perasan sebab Fatihah alami hypomania. Bukan mania. Dan fasa satu lagi adalah kemurungan. Yang Fatihah alami 2 kali sebelum dia dapat simptom-simptom hypomania itu. Jadi, bipolar ini sebenarnya agak
agak rumit juga diagnosisnya. Jadi kita pula kata bipolar ini mood swing, bertukar sekelip mata. Tidak. Mereka yang ada episod itu saja, waktu itu dia orang ada simptom-simptom itu. Di antara episod mereka seperti biasa, diri mereka sendiri. Itu yang kadang-kadang itu mengelirukan diri mereka dan orang sekeliling. Jadi, bila kita dapat satu episod, penting untuk kita elak dapat episod seterusnya. Nak mengelakkan relapse. Itu sebablah kita kena dapatkan pengesahan, pemeriksaan dan rawatan. Jadi, bipolar 1, bipolar 2. Bipolar 1, orang itu ada mania. Bipolar 2, dia tak pernah ada mania, hypomania. Dua-dua ada kemurungan ataupun depression. Kebanyakan bipolar 1 ke bipolar 2 ni, dua-duanya kemurungan yang lebih. Macam kes Fatihah. Tamah Fatihah bagi syarahan pula sekejap tadi. Jadi, patah balik pada Fatihah kan, apa cabaran yang Fatihah alami? Disebabkan oleh episod-episod bipolar ini kepada diri Fatihah. Saya rasa cabaran yang paling utama adalah apabila kita tidak berfungsi ketika dalam sesi depresi lah. Waktu kita biasa, kita boleh buat pelbagai kerja, kita boleh capai apa yang kita nak capai. Tapi ketika depresi, semua benda yang kita nak capai, kita tak mampu untuk lakukan. Dia macam orang kata ketika tu sebenarnya Tuhan nak bagi rest. Oh, amboi. Tuhan nak bagi rest lah ketika depresi tu. Tapi secara asalnya ataupun kita akan rasa, kenapa saya tak produktif? Okey. Bagus bila Fatihah cakap Tuhan nak memberi rehat. Ingatkan supaya rehat. Fatihah memang belajar dulu ada pengetahuan agama yang kuat, yang macam mana, apa yang kelebihannya daripada pendapat Fatihah lah bila ada orang cakap pengetahuan ilmu agama itu dalam menghadapi penyakit bipolar ini. Secara jujurnya lah, alhamdulillah sepanjang saya mengalami isu bipolar ni, saya tak pernah self harm. Ataupun saya tak pernah mengalami gejala-gejala mencederakan diri, saya tak pernah. Jadi saya rasa foundation saya dalam agama itu sebenarnya sedikit sebanyak memberi impak dalam kehidupan saya dalam mengatasi permasalahan bipolar ini. Jadi itu macam protective factor kan? Yep. Okey, macam Fatihah katakan, bila dalam keadaan depresi itu kita tak dapat buat apa yang kita nak buat. Padahal waktu kita hypomanic kita mampu buat apa saja. Waktu kita antara episod kita buat, apa yang Fatihah masih ingat yang sesuatu yang Fatihah amat terkesan yang berlaku pada Fatihah yang disebabkan oleh gejala-gejala penyakit ini? Saya rasa ketika kita dalam tempoh depresi yang panjang itu, dia akan ada satu suara di dalam diri kita yang mengatakan, berapa lama awak nak berada dalam keadaan macam ni? Suara siapa tu? Suara diri sendirilah. Nasib baik bukan suara bukan diri sendiri tu. Itu dah nak bagi diagnosis penyakit lain dah belakang. Tak ada. So basically kepada pegangan kita lah, pegangan kita bahawa sejauh mana, sampai mana kita nak merasa dalam keadaan yang kita asyik deep down sahaja, tak berfungsi, kita tak dapat mencapai apa yang kita nak semuanya. So saya rasa satu masa tu kita akan ada satu macam titik tolak dalam diri kita, kita nak pulih seperti sedia kala. Ada apa-apa tak yang suara Fatihah ataupun perkataan yang Fatihah guna untuk Fatihah bangkitkan semangat apabila Fatihah berada di tahap yang paling bawah itu? Saya rasa saya petik daripada hadis lah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang yang lain kan. So saya rasa benda tu yang sebenarnya spark saya saya kena menjadi orang yang bermanfaat. Kalau tak boleh menjadi manfaat pada orang lain pun, manfaat pada diri sendiri pun cukup baik. Alhamdulillah. Sama lah kita. Saya punya sama juga. Saya punya slogan hidup untuk memberi. Ya. Okey, waktu Fatihah berada pada waktu yang amat bawah itu, ada tak wajah-wajah sesiapa yang datang dalam fikiran Fatihah yang memberi kesan yang sama dengan kata-kata semangat itu? Ada tak wajah-wajah itu? Wajah-wajah tu tak adalah. Saya rasa kebanyakan kena bermula dengan diri kita. Saya rasa proses penyembuhan ataupun recovery journey itu, nak tak nak dia kena bermula dengan diri kita. Kalau kita nak move forward, kita akan rasa recovery journey itu. Okey, jadi yang superhero ke heroin itu datang dalam diri kita. Yep. Itu yang kita kena keluarkan. Betul.
Okey. Dan Fatihah sendiri, apa yang Fatihah rasa sesuatu yang Fatihah bangga dengan diri Fatihah, yang walaupun Fatihah diuji dengan bipolar, yang Fatihah sendiri pun rasa macam tak percaya yang Fatihah boleh lakukan. Saya rasa yang paling ketara yang saya boleh lihat adalah apabila saya melakukan projek-projek di dalam One More for Them, organisasi saya sendiri. So apabila saya come up with an idea tu idea yang fresh dan baru dan yang orang kata belum diketengahkan. So saya rasa idea-idea yang saya dapat tu yang boleh saya bina One More for Them tu lah yang menyebabkan saya rasa pencapaian yang saya ada tu sangat menarik lah. Jadi antara 2 episod depression itu kan, apa yang Fatihah dapat belajar daripada episod depresi itu? Ada apa basic yang Fatihah dapat untuk Fatihah gunakan pada diri Fatihah? Saya rasa mesej yang paling besar adalah semua orang boleh tolong kita. Ketika kita mengalami depresi, kita ada psikiatri, ada clinical psychologist, ada keluarga kita. Tapi nak tak nak yang akan bantu sendiri kita adalah diri kita sendiri. Kita yang kena ada orang kata willing power tu untuk move forward, untuk orang kata untuk recovery journey tu. So saya rasa kalau kita ada kita punya self awareness tu yang kita rasa macam okey, berapa lama lagi aku nak berada dalam keadaan macam ni. So aku nak berubah, aku nak melakukan satu perubahan. So basically daripada situ kita akan ada orang kata akan ada positive impact lah. Tapi pada masa kita dalam kemurungan tu kan, fikiran yang negatif datang dan buatkan kita dah tak percaya pada diri kita, kan? Betul. Pada waktu itu ada tak apa-apa yang daripada pengalaman Fatihah yang dapat Fatihah kongsi yang amat membantu untuk berikan semula kekuatan dalaman tu? Kekuatan dalaman saya rasa secara asasnya medication membantu saya. Ini nak kena ni drug company suka ni. Tetapi bagi saya kombinasi. Yap. Tanpa kita sedar, ubat membantu diri kita sendiri, orang sekeliling itu membantu. Tapi bila Fatihah cakap itu, saya kata adalah mesej yang amat penting kerana kombinasi itulah yang membantu Fatihah sampai Fatihah berada di sini. Bukan hanya berada di sini, kita akan dengar apa lagi yang Fatihah sudah usahakan yang saya rasa sesuatu yang patut kita kongsikan. Yep. Boleh selepas ni. Jadi jiwa berhenti seketika. Kita kembali lagi di Jiwa. Untuk segmen terakhir ya, saya nak bertanya Fatihah tentang pandangan masyarakat tentang bipolar ni. Kadang-kadang disebabkan oleh daripada informasi di filem, drama, cerita yang kadang-kadang buatkan masyarakat keliru. Apa pendapat Fatihah? Saya setujulah dengan pandangan bahawa masyarakat agak keliru bila kita bicara tentang bipolar disorder itu sendiri. Seperti saya, pengalaman saya sendiri apabila saya didiagnose dan saya mencari apakah filem-filem yang ada untuk saya rujuk berkaitan dengan bipolar disorder ni, saya agak terkejutlah melihat apakah yang dipamerkan. Selalunya orang selalu orang kata associate bipolar ni dengan membahayakan, kegelapan, tak berfungsi. Orang yang sangat membahayakan lah. Saya rasa membahayakan tu paling normal lah. Paling normal lah. Paling normal lah. Unpredictable kan dia kata. Berubah mood daripada macam ni sekelip mata saja. Betul. Ada orang kata alah bipolar tu mood swing. Tak juga tepat kan? Betul. So itu antara pengalaman perkara-perkara yang saya alami lah. Maksudnya saya mencari movie-movie atau perkara yang boleh menjelaskan saya apa itu bipolar. Tapi dia kurang tepat dengan apa yang saya alami. Betul. Kena buat filem sendiri Fatihah. Okey. Fatihah, walaupun diuji dengan penyakit ini, dengan depresi, Fatihah masih banyak menjalankan usaha-usaha yang di luar daripada orang kata apa, orang yang tak ada bipolar, orang biasa yang tak ada ni tak dapat pun lakukan One Moment for Them. Dan
apa yang mendorong dan apa yang membuatkan Fatihah melakukan itu dan apa projek terbaru? So, seperti saya katakan daripada awal tadi bahawa apa yang membuatkan saya untuk bergerak ke hadapan tu adalah dengan hadis yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat pada manusia yang lain. Saya rasa itu yang menjadi pendorong kepada saya untuk saya lakukan dalam One Moon for Them. So, pada permulaannya ketika saya memulakan One Moon for Them tu, saya banyak membantu pelarian, saya banyak membantu stateless community dan hari ini saya banyak memfokuskan kepada isu kesihatan mental. Disebabkan saya melihatkan ada kelopongan ataupun kekurangan dari segi isu kesihatan mental itu sendirilah. Dan sebab itu Fatihah terima jemputan jiwa kan? Yap. Okey. Jadi ada apa-apa spesifik projek ke tentang kesihatan mental ni? Ya, kita sekarang ni kita tengah usahakan satu projek untuk membantu B40 community untuk mendapatkan akses kepada psikoterapi. Seperti yang doktor tahulah, kalau kita pergi kepada hospital kerajaan, berapa lama kita kena tunggu. Berapa lama tu? Jangan jawab. Sensitif. Jadi kalau kita pergi ke swasta pula, tinggi pula bayaran dia. So bagaimanakah orang kata golongan B40 ini yang majoriti je, saya boleh katakan percentage tinggi yang mengalami masalah depresi ini untuk mendapatkan akses. Jadi kami hadirkan kepada masyarakat iaitu sebuah program yang dinamakan Safe Talk. Jadi kami subsidikan psikoterapi ini untuk mereka dapatkan rawatan. Alhamdulillah, itulah walaupun diuji tetapi dengan moto sentiasa untuk membantu. Itu yang membuatkan Fatihah meneruskan usaha-usaha tersebut. Fatihah, terima kasih atas perkongsian. Semoga usaha untuk membantu rakan-rakan yang diuji itu diteruskan. InsyaAllah. Rumusan untuk minggu ini, bipolar itu ada pelbagai fasa. Depresi, hypomania, mania dan juga fasa campuran kedua-duanya. Bila episod bermula, gejalanya datang ambil masa bukan berubah sekelip mata. Di antara episod, mereka sihat seperti biasa tanpa ada gejala. Walau episod datang berkali-kali, tidak menyerah walau sekali. Orang yang ada bipolar, ramai yang berjaya. Jangan kita pandang sebelah mata. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari yang sama, waktu yang sama. Dan perbincangan kita teruskan di Clubhouse TV Al-Hijrah selepas ini. Terima kasih dari saya, Dr. Hazli, pakar jiwa anda, pakar psikiatri di jiwa, si pendengar lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak siapa yang mengerti isi hati lubuk ini.